Saudara, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Selangor. Antara fokusnya, kerajaan negeri memperhalusi satu dasar sokong wanita bekerja tanpa perlu risau penjagaan anak dan ibu bapa. Langsung bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Baik, terima kasih Zahira. Kerajaan Selangor memperhalusi satu dasar berkaitan ekonomi penjagaan khusus melibatkan kanak-kanak, warga emas dan OKU. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, ia bagi menyokong peranan wanita terus bekerja tanpa bimbang mengenai penjagaan anak atau ibu bapa mereka. Kita sewajarnya mempunyai satu kerangka. Kerangka itu mempunyai peraturan-peraturan, mempunyai regulation dengan izin, dan dalam pada masa yang sama kita mempunyai landasan-landasan tertentu. Ekonomi penjagaan perlu diberi perhatian berikutan kadar kelahiran negeri yang berkurang berikutan kebimbangan terhadap kos penjagaan yang tinggi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Simposium Ekonomi Penjagaan Negeri Selangor di Shah Alam. Majlis Hijau bakal ditubuhkan kerajaan negeri bagi membincangkan polisi, dasar dan pelaksanaan inisiatif melibatkan alam sekitar, teknologi serta perubahan iklim. Menurut Esko Alam Sekitar Jamaliah Jamaluddin, majlis tersebut bertindak sebagai pusat sehenti dengan melibatkan agensi berkaitan, profesional, ahli akademik dan pihak swasta. Mereka ini diwujudkan khususnya bagi menyelesaikan ataupun memperbaiki isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar, teknologi hijau, renewable energy dan sebagainya. Jadi mereka akan lahirkan laporan, mungkin cadangan dasar, mungkin juga akan tolong dalam menjalinkan hubungan dengan pihak orang kata swasta supaya kita dapat bekerjasama bagi menjaga alam sekitar dan mewujudkan mungkin polisi ataupun program baru yang boleh menggalakkan orang ramai termasuk ahli peniaga, usahawan dan sebagainya supaya mereka gerak ke arah teknologi hijau. Cadangan penubuhan majlis berkenaan juga telah dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2023 peringkat Negeri Selangor di Setia City Convention Centre Shah Alam. Pengumuman kerajaan menamatkan subsidi dan kawalan harga ayam berkuat kuasa esok dianggap langkah tepat. Harga jualan ayam yang akan diapungkan pada kadar munasabah pula memastikan manfaat sebenar program subsidi lebih berfokus. Esko Infrastruktur dan Pertanian Selangor, Izham Hashim berkata, langkah itu juga memastikan program subsidi kerajaan sampai kepada golongan sasar. Tepat bagi saya lama dah bercakap benda ni, saya sokong. Tetapi dalam masa sama kita kena jagalah orang yang perlukan sokongan bantuan dan sebagainya ni, kita kena teruskanlah. Itu tanggungjawab sosial kita yang kita kena teruskan. Macam ni Selangor lah, walaupun kita susun semula, tapi yang mereka yang layak tu yang memerlukan terus dapat. Ini cara macam ni saya rasa lebih bersasar dan kita boleh ramaikan lagi. Dengan subsidi yang ada tu lebih ramai dapat manfaat. Beliau berkata demikian selepas Majlis Anugerah Ikon Agro Selangor 2022 di Shah Alam. Bagi menghadapi musim monsun Timur Laut, 1,553 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor bersiap siaga menghadapi monsun Timur Laut bermula November hingga Mac tahun depan. Pengarahnya Wan Mat Razali Wan Ismail berkata, cuti bagi semua anggota dibekukan dan waktu bekerja juga akan bertukar kepada 24 jam. Anggotanya juga telah menjalani latihan pengukuhan, pengendalian bot dan latihan menyelamat di air. Kita menyelaras persiapan dari segi aset-aset seperti bot. Ya. Bomba keseluruhannya kita ada 81 bot daripada Jabatan Bomba. Di samping itu kita juga dibantu oleh pasukan bomba sukarela. 11 bot, bermakna total kita ada 92 bot untuk agensi bomba sahajalah.
Di samping itu agensi-agensi lain turut dibekalkan dengan bot. Maknanya kita telah bersedia sepenuhnya untuk menghadapi sebarang kemungkinan banjir pada tahun ini. 390 lokasi berisiko banjir dikenal pasti di Selangor dengan Hulu Langat mencatatkan kawasan tertinggi iaitu 78, diikuti Kelang 65 lokasi. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kesiapsiagaan menghadapi monsun Timur Laut dan kempen keselamatan aktiviti air di Taman Tasik Cyberjaya. Dalam perkembangan sama, 5,000 sukarelawan Selangor bersiap sedia menghadapi musim monsun Timur Laut termasuk kemungkinan banjir. Esko Pengurusan Bencana Muhammad Najwan Halimi berkata unit sukarelawan tersebut sentiasa diperkemas, malah jumlahnya dipertingkat dengan penyertaan baru individu berumur 18 tahun ke atas. Jadi kita telah pun aktivate semula unit tersebut dan juga membuka seramai mungkin penyertaan daripada anak-anak muda khususnya yang mana mereka ini akan membantu menampung ataupun top up dari segi usaha-usaha nak membantu proses pasca bencana nanti. Sekiranya ada berlaku banjir dan sebagainya, maka unit sukarelawan ini akan ditugaskan untuk membantu kerja-kerja pembersihan dan juga operasi-operasi lain. Sekian langsung dari Selangor, kembali bersama Zahira. Baik, terima kasih Sam.